Saudara Mirza Fikri Zakri. Dia masalah sekarang ni, Anwar Ibrahim manusia jijik, penipu besar. Tang mana dia bercakap bohong tu, saya pun tak tahulah saudara. Memanglah saudara, saya minta anda jangan hamburkan kebencian yang melampau. Sebab selalu saya dah pesan saudara, kalau anda sayang seseorang, jangan sayang lebih-lebih. Kalau anda benci seseorang, jangan benci lebih-lebih. Kalau sayang berlebihan, satu ketika nanti anda boleh membencinya. Kalau anda membenci berlebihan, mungkin satu hari nanti akan anda sayang padanya. Ini dah berlaku saya tak mau sebut sesiapa. Ada kalangan teman-teman saya dulu membenci, mengata macam-macam, dan sekarang macam mana dah tergigil lidah. Anak berpatah balik itu susah saudara. Ada juga yang terlalu sayang, kasih, mungkin tak dapat apa-apa sekarang ni, seolah-olah patah arang, berkerak rotan, tak mau berbaik lagi dengan Saudara Ibrahim. Jadi saya kata tak usahlah begitu. Tak usah begitu. Kita santuni dari segi politik ni secara matang. Jangan benci berlebihan, jangan kasih dan sayang berlebihan. Dan Datuk Anwar Ibrahim mengingatkan, tak salah saya, dia mengingatkan agar pimpinan UMNO turun ke gelanggang, santuni rakyat, kekalkan kembali keyakinan rakyat pada parti UMNO. Sebab bagi saya, dia juga mau bersandar dengan kekuatan UMNO Barisan Nasional. Jadi tidak ada benci di hatinya. Jadi saudara, kalau anda bergaduh dalam media, saya baca saudara, anda mungkin marah kerana harapan anda tak tercapai. Anda mungkin menyokong Dr. Mahathir, tapi apakah anda mahu Dr. Mahathir kembali sebagai Perdana Menteri? Kerana dia bukan ahli parlimen pun. Anda mungkin mahukan Tan Sri Muhyiddin sebagai ahli parlimen kembali sebagai Perdana Menteri. Anda sendiri tengok apakah kita nak kembali dalam keadaan sewaktu dia memimpin dulu. Sedangkan kes-kes sekarang ni beratur ni saudara. Jadi dalam keadaan begini, saya mengingatkan teman-teman, berhati-hati dalam mengulas kenyataan. Saya lihat adalah usaha-usaha mengatakan bahawa kalau boleh, demi atas nama perjuangan, maka Amanah juga perlu meninggalkan DAP. Dia tak dapat kacau UMNO, dia kacau pula Amanah. Tapi hari ini, dalam persidangan agung Amanah di Kelang tadi, Datuk Seri Ahmad Sabu mengatakan bahawa dia tidak mahu melayan sebarang syarat ataupun syur daripada Mursyidul Ampas Datuk Hashim Jassin supaya parti itu meninggalkan DAP sebagai prasyarat untuk bekerjasama dengan PAS. Sebaliknya katanya keputusan itu untuk beliau Parti Amanah akan terus bekerjasama dengan DAP. Ini adalah diambil dari ketetapan PAS sendiri pada tahun 2008. PAS dulu ada buat ketetapan, kata Datuk Seri Mat Sabu. Dan tahun 2013 ini merujuk kerjasama antara PAS, PKR dan DAP dalam pilihan umum ke-12 dan ke-13. Ini masalahnya saudara. PAS dulu menyokong bagai nak agak DAP. Jadi kata Datuk Mat Sabu, kami ikut jejak langkah bersama dengan DAP pada tahun 2008 dan 2013 dulu. Jadi seruan daripada Datuk Hashim yang kita macam mana kita nak layan, dia kata. PAS ni dulu sudah bekerjasama dan memuji begitu melambung ke langit katanya pada tahun 2008 dan 2013 dalam PRU 12 yang ke-13. Itu keadaannya bila Datuk Mat Sabu menceritakan realiti politik sebenarnya. Jadi sekarang ni bila dah mereka tidak bersama, kutuk habis-habisan. Dan yang paling teruk kena balun UMNO. Saya pun hairan. Sebab UMNO tidak ada pact, tidak ada perjanjian antara UMNO dengan DAP. UMNO Barisan Nasional menyertai perpaduan bersama 18 parti. Saudara, bukan sebuah parti saudara, bukan DAP per se. Dulu kalau PAS dulu dia PAS, DAP, Parti Keadilan. UMNO tidak. Ada 18 parti termasuk dari Sabah dan Sarawak. Jadi bagi saya lah, Saudara Hamid dia kata Datuk Anwar Ibrahim tak cakap berbelit. Saya begini saudara, saya tak mau menuduh sesiapa. Cukup-cukuplah. Dan saya juga ingin dalam kesempatan ini mengucapkan syabas kepada Datuk Seri Muhammad Sabu kerana beliau masih lagi mengekalkan jawatannya sebagai Presiden Amanah. Tapi tak silap saya, ini adalah jawatan terakhir beliau. Kerana perlembagaan Amanah berbeza sedikit saudara. Seorang Presiden parti itu boleh pegang 3 penggal saja. Selepas itu dia kena letak jawatan. Dan bila letak jawatan, satu penggal baru dia boleh ambil balik. Dia begitu, dia boleh tinggal macam di Amerika lah gamaknya. Saudara. Jadi dia pegang sekarang ni sebagai presiden.
Ini penggal ketiga. Habis penggal ketiga ini, selama 3 tahun akan datang, bila ada pemilihan, 2023, 2026, lepas itu, maka dia kena mengusungkan kerusi sebagai presiden kepada sesiapa yang dipikirkan oleh jawatankuasa. Jadi amanah ni pula yang memilihnya bukan melalui pemilihan ahli. Ahli cuma memilih semua jawatankuasa. Pimpinan dalam amanah itu dipilih melalui pemilihan parti. Kemudian dah dipilih, ada pula majlis syuraknya, mereka akan memilih siapa layak untuk jadi presiden, siapa layak sebagai timbalan presiden, siapa layak naik presiden. Dan seseorang itu cuma boleh pegang 3 penggal. Lepas itu dia kena letak jawatan, orang lain ambil alih. Kalau nak balik jawatan itu, kena tunggu setahun. Itu saya nak jelaskan kepada saudara, ini cara pemilihan parti amanah. Dan hari ini nampak gayanya telah pun dipilih, iaitu Datuk Seri Mat Sabu sebagai presiden dan Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof dilantik sebagai timbalan presiden amanah. 3 jawatan naib presiden diisi oleh Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, iaitu Menteri Kesihatan, Dr. Siti Mariah Mahmud dan Saudara Adli Zahari, timbalan Menteri Pertahanan. Ini 3 naib presiden. Dan mereka, kalau dia dah pegang kali yang ketiga, maka dia akan letak jawatan dalam pemilihan akan datang. Tapi saya ingat macam Adli rasanya tahun kedua. Begitu Dr. Siti Mariah tu mungkin tahun kedua juga. Dr. Zulkifli juga tahun pertama ni. Sebab Dr. Mujahid dia dah naik pada timbalan presiden. Mungkin bila dah selesai nanti, barulah Dr. Mujahid akan diangkat pula jadi presiden dan sebagainya. Itu kedudukan percaturan dalam politik di parti amanah. Tapi yang saya nak jelaskan, Datuk Seri Mat Sabu dalam ucapannya tadi, dia mendedahkan bahawa dia kata saya tetap berpegang kepada keputusan waktu dia masa tu dalam PAS. Saudara, maksud dia mesti PAS, dia kata pada pemilihan pada tahun 2008 dan 2013. Saudara, dia mengatakan bahawa dia tidak akan meninggalkan. Nak kata apa pun, kalau kena syarat, jadi perlu tinggalkan DAP, maka bolehlah amanah bekerja dengan PAS, dia kata dia tak akan lakukan. Kerana itu keputusan untuk bekerjasama dengan DAP telah dibuat pada 2008 dan 2013. Pilihan raya yang ke-12, pilihan yang ke-13 waktu itu, lunyai UMNO kena balon saya. Jangan lupa, saya tak lupa benda begitu. Tapi kita tak ada masalah. Jadi saya harus memberi pencerahan ini supaya kita semua faham. Dan sekali lagi saya nak katakan, kalau nak bagi tahu bahawa ini kerajaan akan jatuh, pertama sekali itu satu kesalahan paling besar. Jangan sesekali menyebut kita mau menjatuhkan kerajaan. Itu boleh dianggap sebagai treason atau sebagai khianat. Kerana kerajaan Malaysia adalah kerajaan Duli Yang Mahmuda yang di-Pertuan Agong melalui sistem raja berperlembagaan. Tak boleh sebut apa pun. Nak jatuhkan pimpinan kerajaan, nak jatuhkan pimpinan kerajaan, iaitu dari segi Perdana Menterinya mesti melalui undian di Parlimen ataupun dia sendiri nak berhenti. Kalau tak buat benda itu, tak boleh berhenti. Jangan paksalah kononnya istana akan campur. Tidak akan berlaku, saudara. Tidak akan berlaku. Ya, saya harap jelas penjelasan saya ini, kerana malam besok saya mengundang sahabat saya. Malam besok saya mengundang sahabat saya ini untuk kita akan berbicara tentang Madani, saudara. Malam besok sedap, saudara. Sebab beliau adalah merupakan mantan beliau adalah orang keadilan. Kita nak dengar pandangan orang keadilan tentang politik hari ini. Saudara, malam besok saya undang siapa tu besok? Malam besok, saudara, jangan lupa jam 9.30 malam saya mengundang sahabat saya, Saudara Mustafa Kamil Ayub. Mustafa Kamil Ayub, kita akan bercakap tentang mencari arti Madani. Sama-sama kita jumpa malam besok. Saya ucapkan saudara, enjoy your Christmas day. Besok hari Christmas, tetapi pastikan anda jaga keselamatan diri anda. Kalau bawa kereta, hati-hati jalan raya musim hujan ini. Dan bila ada majlis-majlis, lakukan penjarakan sosial. Saya mahu you come back, balik lepas percutian nanti, come back as a one. Jumpa lagi saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.
Thank you.